Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat sampai ke bumi Taif ini. Ya, bumi Taif ini ada beberapa cerita yang menarik yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Nabi SAW apabila diutuskan menjadi Rasul, Nabi ini dia berdakwah di Mekah 3 tahun secara sembunyi-sembunyi, kemudian beberapa tahun secara terang-terangan. Tetapi apa yang berlaku, tidak ramai di kalangan orang-orang Mekah ini yang berminat dengan dakwah Nabi SAW. Yang masuk ke dalam Islam pada ketika itu hanyalah orang-orang yang tidak ada pengaruh, orang-orang yang bekas hamba. Bangsawan-bangsawan tidak mau terima. Kebanyakannya lah. Ada jugalah bangsawan yang terima, antaranya Abu Bakar, antaranya Hamzah. Tapi kebanyakan daripada golongan-golongan bangsawan, Abu Jahalnya, bahkan Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW, juga tidak mau beriman dengan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW apabila melihat keadaan itu, Nabi merasakan perlu ada satu plan yang lain. Satu plan yang lain, perlu bawa Islam ini keluar daripada sempadan Mekah. Maka pada waktu itu Nabi melihat, mungkin atas pertimbangan, beberapa pertimbangan, pengkaji-pengkaji sirah, mereka mengatakan Nabi SAW memilih bumi Taif sebagai satu lokasi yang awal sebelum Nabi SAW memilih Madinah. Kenapa Nabi pilih Taif? Nabi memilih Taif mengikut pengkaji-pengkaji sejarah adalah disebabkan oleh kerana 3 faktor. Mungkin kerana 3 faktor ni Nabi datang ke Taif ni. Yang pertama, kerana faktor lokasi, geografi. Lokasi yang berhampiran dengan Mekah. Kalau kita hitung kita punya perjalanan ni lebih kurang dalam 90 km. 90 km di antara bandar yang terhampir dengan Mekah pada ketika itu. Itu yang pertama. Senang nak pergi. Berbeza dengan Madinah yang kilometernya tu 400 lebih kilometer. Jadi jauh Madinah ni. Jadi Nabi pergi ke Taif dulu sebagai satu bandar yang terdekat, jiran yang terdekat lah. Macam abang ni duk sebut, jiran yang paling hampir dengan orang Mekah pada ketika itu adalah Taif. Pertama. Yang kedua, Taif ni adalah satu bumi yang sedikit tinggi daripada kawasan-kawasan yang lain. Sebab tu bila kita turun tadi, kita terasa dia punya angin tu sejuk sikit daripada angin Mekah. Kerana Mekah ni dia lembah, dia rendah. Sebab tu kalau banjir, Kaabah akan tenggelam. Kan? Maksud dia rendah. Lembah di antara 2 bukit kan, Bukit Abi Qubais dan juga Bukit Qu'aiqi'an kan. Jadi Taif kawasan dia tinggi. Kenapa tinggi? Menjadi pilihan Nabi SAW kerana dari sudut perhitungan, pertahanan sesebuah bandar akan lebih kukuh apabila dia berada di lokasi yang tinggi. Senang. Kalau dilawan, diserang oleh musuh, dia mudah nak pertahan. Kalau tuan-tuan tengok bandar-bandar Rom yang lama, kebanyakannya di atas bukit. Pergi tengok dekat Jarash, pergi tengok dekat Qais, pergi tengok dekat Karak. Bandar-bandar lama ni berada di atas bukit, di tempat yang tinggi. Kerana nak defend bandar itu mudah. Bila orang nak serang, diserang daripada bawah. So kita kat atas ni boleh tengok, kan, view lebih luas. Jadi mungkin itu sebab Nabi SAW memilih Taif. Yang ketiga, bumi Taif ni subur. Tadi ada Kak Habibah beli strawberry. Strawberry dia manis kan? Mungkin sebab free agaknya, jadi sedap pula makan. 2 biji saya makan kan? Taif ni subur. Subur dengan buah-buahan. Jadi mungkin perhitungan Nabi SAW nak bina sebuah negara memerlukan sumber makanan yang independen berbanding yang lain. Maka Nabi SAW pun datang
ke Taif bersama dengan Zaid bin Harithah. Mungkin ada sebahagian daripada tuan-tuan dan perempuan pernah dengar kisah ni, tapi bila kita sampai ke negeri ni, tak salah untuk kita ulang cerita. Bagi siapa yang dah dengar, anggap ini sebagai satu ulang kaji. Bagi siapa yang tak pernah dengar, ini satu pelajaran baru, pengajaran baru. Tak sama bila kita dengar cerita dengan kita sampai tempat ni. Al-Waqidi antaranya ulama besar dalam maghazi. Walaupun dalam hadis dia mempunyai masalah, dikritik hebat Al-Waqidi, tapi Al-Waqidi ni dalam bab sejarah dia memang pakar, dia memang hebat. Dia kata apa? Bila aku terima satu riwayat berkaitan dengan sirah, berkaitan dengan satu tempat, satu peristiwa, aku akan lalu di situ, aku akan tengok kawasannya. Jadi kita berada di bumi Taif, bumi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang bersama dengan Zaid bin Harithah. Satu ketika dalam Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, hal laqita yawman ashadda min yawmi Uhud?" Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Laqad laqitu min qaumiki ma laqit, wa kana ashaddu ma laqitu yawm al-'aqabah. Hina 'aradtu nafsi 'ala ibni Yalail bin Abdi Kulal, falam yujibni ila ma aradtu. Fantalaqtu wa ana mahmumun 'ala wajhi. Falam astafiq illa biqarni tha'alib. Farafa'tu basari fa idza ana bi sahabatin qad adallatni." Hadis ni panjang, saya baca sikit lepas tu saya terjemah. Saya baca sikit lepas tu saya terjemah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, hal laqita yawman ashadda min yawmin Uhud?" Ya Rasulullah, pernah tak berlalu di dalam kehidupan kamu ini satu hari yang lebih dahsyat, yang lebih hebat, yang lebih berat berbanding hari Uhud? Tuan-tuan biasa dengar perang Uhud, nanti kita sampai Madinah kita akan pergi, dan saya akan cerita juga berkenaan dengan Uhud. Tapi Aisyah tanya hari ni, pada waktu tu, pernah tak satu hari yang kau lalui dalam hidup engkau ni ya Rasulullah, satu hari yang lebih dahsyat penderitaannya, yang lebih pedih untuk ditanggung berbanding hari Uhud? Kenapa Aisyah kait dengan hari Uhud? Hari Uhud Allah Ta'ala takdirkan kekalahan Nabi SAW dan para sahabat. Kalah 70 orang sahabat gugur syahid. Nabi SAW cedera. 2 biji daripada hilak masuk dalam pipi Nabi SAW, tenggelam besi. 2 biji. Sehingga ditarik oleh Abu Ubaidah. Gugur gigi Abu Ubaidah 2 biji. Jadi rongak Abu Ubaidah kerana nak menyelamatkan Nabi SAW. Hari ni, hari Uhud, hari berat. Hamzah gugur syahid, Mus'ab gugur syahid, Hanzalah gugur syahid, Anas bin Nadar gugur syahid. 70 orang di kalangan sahabat yang besar-besar syahid. Jadi Aisyah tanya lah, ada tak hari yang lebih berat daripada tu? Apa jawab Nabi? Nabi kata, "Laqad laqitu min qaumiki ma laqit, wa kana ashaddu ma laqitu yawmal 'aqabah." Sesungguhnya aku dah lalui dah dengan kaum kau wahai Aisyah, aku dah lalui dah, dan yang paling berat aku terima, yang paling pedih aku terima ialah hari Aqabah. Para ulama sirah berbeza pendapat. Aqabah ni Aqabah mana? Ada yang kata Aqabah berdekatan dengan Mina. Tetapi sebahagian ahli sirah kata bukan yang tu. Aqabah itu ialah Aqabatut Taif. Satu kawasan yang namanya Aqabah juga, tapi di Taif. Kata Nabi SAW, "Hina aradtu nafsi ala ibni Yalail bin Abdi Kulal." Hari aku pergi ke Taif, hari di mana aku menawarkan diriku, aku menawarkan perjuanganku kepada seorang pemimpin yang namanya Ibn Abdi Yalail bin Abdi Kulal. Siapa dia ni? Dia adalah pemimpin Taif. Nabi pergi
bersama dengan Zaid bin Harithah. Nabi jumpa dengan Ibn Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Nabi tawarkan perjuangan supaya Islam ni boleh subur di sini. Sebab dekat Mekah ni Nabi tak jumpa jalan dah. Tak boleh dah, tak nampak dah. Apa ruang tak ada ruang. Maka kata Nabi SAW, falam yujibni ila ma'arat. Tapi dia tak terima apa yang aku inginkan. Dia tak terima apa yang aku cadangkan. Dia tak terima apa yang aku tawarkan kat dia. Dalam sebahagian kitab sirah kata, dia arahkan orang-orang dia, budak-budak muda, orang-orang yang kurang siuman, orang-orang yang kurang cerdik, untuk baling batu dekat Nabi SAW. Baling batu. Sehingga jasad Nabi SAW berdarah. Zaid cuba untuk mempertahankan Nabi SAW. Zaid pun cedera. Sehingga Nabi SAW terjatuh di kebun Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Siapa Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah? Mereka ni orang Mekah. Tapi sebab dia orang kan bangsawan, ada kebun dekat Taif, kebun anggur. Nanti kita akan lalu, tapi kita tak boleh berhenti. Saya cerita dulu. Nanti bila kita lalu nanti, Mutawif akan cerita. Inilah tempat dia. Yang dikatakan Nabi SAW pernah jatuh ketika dibaling dengan batu. Nabi balik, Nabi dibaling batu, jasad Nabi berdarah. Ada yang kata darah tu daripada kepala sampai ke tumit. Darah Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW pun berdoa, Allahumma, riwayat ni dhaif, tapi dhaif ringan lah. Dalam sirah tak ada masalah, selagi mana tak ada kaitan dengan akidah, tak ada kaitan dengan hukum. Riwayat-riwayat yang dhaif ringan ni kita boleh guna sebagai istiqnas untuk melengkapkan cerita. Hadis yang saya baca tadi hadis Bukhari. Maka Nabi SAW dalam riwayat ni disebut, riwayat Tabarani, berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, kepadamu aku mengadu lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu kurangnya aku ni menggunakan strategi dalam perjuangan ini. Wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengadu padamu lemahnya kekuatanku, kurangnya strategi aku, dan aku mengadu aku ni hina pada pandangan manusia. Hina sungguh aku ni pada pandangan manusia. Orang yang berumur 50 tahun dibaling batu. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang paling menyayang di kalangan yang penyayang. Nabi kata, ila man takiluni. Wahai Tuhan, kau nak serahkan aku pada siapa? Wahai Tuhan, kau nak serahkan aku pada siapa? Ila man takiluni. Wahai Tuhan, kau nak serahkan diri aku pada siapa? Ila ba'idin yatajahamuni au ila aduin malaktahu amri. Kau nak serahkan aku pada musuh ke? Kau nak serahkan diri aku ni pada orang jauh yang tak mesra dengan aku ke? Ataupun kau nak serahkan diri aku ni pada musuh yang kau jadikan aku berada di bawah kekuasaan dia? Kenapa Nabi doa macam ni? Sebagai seorang manusia, kita tak boleh nafi. Di sana ada perasaan gusar, bimbang dan takut. Nabi menerima wahyu, Nabi menerima risalah, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membawa ajak orang masuk. Di Mekah 10 tahun tak nampak jalan. Pergi ke Taif pun orang tak mau terima. Maka Nabi mengadu pada Allah, ya Allah, kau berikan aku risalah untuk aku bawa, tapi tak ada orang nak sambut. Tak ada orang nak sambut. Cuma
dalam kisah ni tak ada siapa mati. Nabi luka, Zaid cedera, tapi tak ada siapa mati. Perang Uhud 70 orang mati, Nabi cedera juga kan? Nabi cedera. Tapi bila Aisyah tanya soalan, ingat soalan Aisyah tadi, apa yang lebih berat? Nabi kata hari ni lebih berat, hari di Taif lebih berat berbanding hari Uhud. Saya bila baca riwayat ni, saya mula fikir, kenapa hari Uhud dikatakan kurang penderitaan dia, kurang berat dia berbanding hari ni? Cari mungkin Nabi SAW dalam keadaan ini, keadaan di mana jiwa seorang da'i, jiwa seorang pendakwah, apabila dia berada dalam perjuangan, kalau dikatakan tewas dalam perjuangan ini, ada sahabat yang gugur syahid, ia lebih ringan berbanding apabila dakwah ini tidak menjumpai jalan dan ruang untuk dibawa. Kerana persahabatan itu penting, tetapi perjuangan membawa risalah lebih penting daripada hilangnya sahabat. Sahabat yang syahid, kita duka cita. Gugur mereka, kita duka cita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka itu hidup. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup, diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla kerana mereka syuhada. Tapi di Taif Nabi tak nampak jalan. Di Uhud tewas. Sedih, tapi boleh balik ke Madinah, bina kekuatan baru, bina generasi baru yang akan berjuang, dan akhirnya generasi yang dibina itu boleh mengalahkan orang-orang Mekah ketika pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah. Tapi waktu di sini Nabi tak nampak. Mekah tak terima, Taif tak terima. Aku nak pergi mana? Nabi doa, Nabi merintih, Nabi mengadu. Tapi jiwa seorang pejuang, Nabi ni jiwa seorang pejuang, perjuangan yang hebat. Nabi kata apa? Nabi kata, in lam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Wahai Tuhan, tapi selagi mana engkau tak murka pada aku tak peduli. Aku akan jalan, aku akan bawa, aku akan jalan terus. Aku akan berlindung dengan cahaya wajahmu, wahai Tuhan, daripada engkau murka kepada aku. Aku akan bawa perjuangan ini. Maka dalam hadis ini disebut, fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Aku beredar daripada Taif dalam keadaan aku sugul. Aku beredar daripada Taif dalam keadaan aku susah hati. Falam astafiq illa biqarni tha'alib. Aku tak sedar aku melangkah ke mana, melainkan apabila aku sampai di satu kawasan yang namanya Qarnu Tha'alib. Hari ini dipanggil Qarnul Manazil, miqat untuk orang-orang Taif. Baru kat situ baru aku sedar, aku sampai sini dah. Jauh tuan-tuan, jauh tu. Tadi kita jalan dekat kawasan tu dipanggil Sailul Kabir, lebih kurang setengah jam pada sini. Nabi berjalan ni, Nabi tak sedar. Jalan, mikir masa depan, mikir dakwah, mikir apa aku nak buat ni. Tak sedar, sampai-sampai dekat Qarnu Tha'alib dah. Farafa'tu basari, aku pandang ke atas. Nabi kata, fa idza ana bi sahabatin qad adallatni. Aku tengok ada awan duk mayung aku. Ni di antara mukjizat Nabi jugalah. Aku tengok ada awan duk payung. Fa nazartu fiha, aku tengok dalam awan tu, fa idza huwa Jibril. Tengok-tengok ada Jibril dalam. Fanadani wa sallama alai. Jibril pun panggil aku. Sambil dia beri salam pada aku, dia kata, ya Muhammad, Muhammad, inna rabbaka qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu alaik. Muhammad, sesungguhnya Allah mendengar
Setiap perkataan, setiap percakapan yang diserukan, yang diucapkan, yang dituturkan oleh kaum kau terhadap engkau, Tuhan dengar. Wa ma raddu alaik. Tuhan tahu apa yang mereka buat pada engkau. Tuhan tahu tindakan mereka. Tuhan tahu penolakan mereka terhadap engkau. Tuhan tahu. Wa qad ba'athani wa qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bi amri. Allah menghantarkan kepada kamu malaikat yang menjaga urusan bukit dalam dunia ni, supaya kau beri apa saja arahan pada dia. Lepas tu Nabi kata, malaikat penjaga bukit pun panggil dia, Muhammad, bagi salam kat dia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah hantar aku, kata malaikat, Allah hantar aku untuk kau berikan saja apa arahan yang kau nak beri pada aku. In syit utbiq alaihim al-akhshabain. Kalau kau mahu wahai Muhammad, aku boleh angkat dua bukit yang ada kat Mekah tu. Aku angkat, aku hempapkan kat atas orang Taif ni. Apa jawapan Nabi? Bal arju an yakhruja min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan, kerana aku mengharapkan akan keluar daripada keturunan mereka ini golongan yang menyembah Allah dan tidak melakukan syirik kepada Allah dengan satu apapun. Maka Nabi pun beredar baliklah. Nabi balik. Bila Nabi balik, Nabi duduklah kat Mina. Orang tengah buat haji, haji jahiliah. Nabi duduk kat Mina. Nabi ajak orang ni masuk Islam, ajak orang ni masuk Islam, ajak orang ni masuk Islam. Abu Lahab kat belakang. Abu Lahab ada kat belakang. Nabi jumpa dengan orang ni, Abu Lahab akan tolong neutralkan. Jangan percaya budak ni, dia anak saudara aku, dia ni bohong je. Sekali hati tak? Kita buat kerja, kita terang kat orang, datang orang kemudian, kerabat kita pula tu merosakkan apa yang kita buat. Itu yang berlaku kepada Nabi SAW pada tahun tu. Sehinggalah Allah Azza wa Jalla memuliakan Nabi-Nya dengan memberikan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Lepas peristiwa Taif ni, lepas peristiwa wafatnya Khadijah, lepas peristiwa wafatnya Abu Talib, maka Nabi SAW itu diangkat oleh Allah pergi ke Isra' dan Mi'raj. Dan sebab itu dalam surah Al-Isra' Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa dia? Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya, untuk kami tunjukkan kepadanya, yakni kepada Nabi Muhammad SAW, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Tuan-tuan, ni saya dah cerita dulu dalam kuliah, tapi mungkin tuan-tuan ada yang dengar, ada yang tak dengar. Saya ulang balik, tak apa. Ayat Quran ni dia synchronize, awal dengan hujung, pembuka dengan penutup. Bahkan di antara surah dengan surah pun ada synchronize. Dalam ilmu syarak dipanggil al-munasabah. Al-munasabah baina suwar, kesinambungan di antara surah dengan surah. Al-munasabah baina al-ayat, kesinambungan di antara satu ayat dengan satu ayat. Dan ada juga kesinambungan di antara satu ayat tu, sinambungan dia ada. Bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan subhanallazi asra bi'abdih, Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya. Yang hebat itu bukan Nabi Muhammad dari sudut boleh berjalan sehingga dalam waktu yang singkat sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad itu mulia, tetapi Nabi Muhammad tidak mampu nak buat melainkan dengan kuasa yang Allah Ta'ala berikan. Maka bila kita cerita bab Isra' dan Mi'raj, kita perlu fokus kehebatan itu semuanya kembali kepada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala mulakan subhanallazi, Maha suci Tuhan, supaya kita tak tersalah fokus. Nabi Muhammad itu hamba Allah, Rasul yang dimuliakan oleh Allah. Kita sayang Nabi Muhammad, tetapi yang berkuasa tetap Allah Azza wa Jalla. Bila ayat awal cerita pasal kebesaran Allah, kan, di hujung sepatutnya tutup dengan apa? Yang selari dengan kebesaran Allah.
Innahu, contohlah, innahu huwal azizul hakim ke, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana ke. Tapi bila ayat ni di hujung tu disebut innahu huwas samiul alim, Allah maha mendengar lagi maha melihat, saya mula tertanya, apa kaitan samiul basir dengan ayat yang pertama ni? Kenapa ditutup dengan samiul basir? Allah Azza wa Jalla tidak berkata-kata melainkan dengan hikmah. Semak ayat ni turun cerita pasal Isra' Mi'raj. Semak. Oh, rupanya dalam Isra' Mi'raj ada peristiwa yang menyebabkan Allah memberikan hiburan kepada Rasul. Kerana Nabi pada waktu tu tengah down. Nabi masa tu tengah dahsyat diuji oleh Allah. Khadijah wafat, Abu Talib wafat, kena siksa yang tu, kena bunuh yang ni. Maka pada waktu tu Allah angkat dia. Taif juga berlaku, maka Allah angkat dia. Kan tadi Jibril sebut, inna rabbaka qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu alaik. Muhammad, Allah Ta'ala dengar apa yang kaum kau sebut kepada engkau. Allah Ta'ala tahu apa reaksi dan tindakan mereka dalam menolak engkau. Allah tahu. Maka ayat ni nak bagi kita ni satu isyarat apa dia? Isra' dan Mi'raj. Allah Azza wa Jalla nak beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat apa yang telah berlaku pada engkau sebelum ni. Allah tahu dan Allah dengar semua benda. Allah tahu. Jangan sekali-kali ingat Allah mengabaikan kau. Dan Isra' dan Mi'raj merupakan satu petanda, satu isyarat daripada Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, Muhammad, kalau semua pintu dalam dunia ni tutup, tak mau terima engkau. Kalau semua tingkap-tingkap rumah dalam dunia ni, tingkap Taif, tingkap Mekah tertutup untuk engkau, Muhammad, tingkap di langit, pintu di langit sentiasa terbuka untuk menerima kehadiran engkau. Macam bayar hutang, Tuhan bayar hutang. Nak kata bayar hutang tu saya tak berani sebab Tuhan tak berhutang. Tapi Tuhan memberikan kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Tuhan nak beri isyarat kepada Nabi. Tuhan sekali-kali tidak mengabaikan nabinya. Peristiwa ni peristiwa yang menyedihkan. Peristiwa yang bila kita baca, kita rasa kita tak buat apa lagi pun sebenarnya untuk agama ni berbanding dengan apa yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ni mengajar kita bagaimana besar jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau orang baling batu kat kita, mau kita pergi kat dia, kita lempang aja kan. Tapi Nabi katalah, jangan. Jangan. Kerana aku mengharapkan akan keluar daripada keturunan mereka orang yang menyembah Allah dan tidak melakukan persekutuan terhadap Allah. Dan takdir Allah Azza wa Jalla, pada tahun ke-8 Hijrah, setelah Nabi SAW membuka kota Mekah, Nabi datang ke Taif bersama dengan para sahabat. Nabi datang ke Taif, orang Taif masih bermusuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kepung bandar Taif selama 40 hari. Dalam riwayat Sahih Bukhari, selama 40 hari. Ada sebahagian ahli sirah kata 20 hari, ada khilaf di kalangan para ulama sejarah. Nabi kepung. Kepung punya kepung. Kekal orang Taif tak mau beriman. Nabi arahkan sahabat, potong semua pokok-pokok yang ada kat Taif ni. Pokok-pokok buah, pokok-pokok tamar, potong semua. Supaya orang Taif ni tak dapat makan dan mereka akan mengalah. Tapi orang Taif ni pandai, tuan-tuan. Dia dah simpan bekalan makanan selama setahun. Jadi dia orang tak mau. Nabi berikan tawaran, siapa yang keluar daripada, sebab Taif ni dulu dia ada dinding, dia macam kastel lah. Siapa yang keluar daripada sini, turun daripada sini, dia akan selamat, dan kalau dia hamba, dia akan bebas. Sebab bila perang dapat tawanan, tawanan tu akan jadi hamba, dia akan bebas. Ada seorang sahabat, dia turun, dia daripada Taif lah.
Dia beriman dengan Nabi SAW, dia turun. Sahabat tu nama apa? Abu Bakrah. Dia daripada Bani Saqif. Taif ni Bani Saqif. Kalau yang As-Saqafi ni kebanyakannya berasal daripada Taif, kerana dia daripada Bani Saqif. Jadi mereka tak mau beriman. Setelah 40 hari dikepung, Nabi SAW tengok berbalah-balah ni, anak panah ni, ada logam yang dipanaskan, cair dituang. Orang-orang Islam ada yang terkorban, sahabat-sahabat ada yang terkorban. Susah nak tembus ni, susah nak tembus kubu ni. Jadi Nabi SAW buat keputusan, jomlah kita balik. Kita balik lah. Sahabat yang dengar, ya Rasulullah, kita nak balik sedangkan kita belum buka lagi kota ni. Dalam Islam kita tak panggil kalah kan, kita panggil buka. Kita tak buka lagi kota ni. Nabi kata, kalau macam tu pergi. Dia orang pun berjuang lagi, tak boleh. Lepas tu Nabi kata, kita balik kot esok lah. Sahabat kata, jomlah balik. Nabi pun ketawa. Nabi kata, baru setuju dengan aku, sebelum ni tak setuju. Nabi pun balik. Peristiwa Hisar Taif, kepungan terhadap Taif, berlaku pada bulan Syawal. Nabi buka kota Mekah pada bulan Ramadan. Bulan Syawal berlaku pengepungan terhadap bandar Taif. Tapi Nabi baliklah, tak berjaya buka. Setahun selepas itu, bulan Ramadan tahun ke-9, akhirnya puak-puak Saqif datang kepada Nabi SAW, beriman dengan Nabi. Maka benarlah apa yang diharapkan oleh Nabi SAW. Akhirnya puak-puak Taif ini beriman dengan Nabi SAW. Itulah ceritanya. Ya? Jadi di belakang ni Masjid Ibn Abbas. Dikatakan masjid ni di antara masjid yang tertua lah. Dikatakan zaman Abbasiyah mula dibina masjid ni. Kemudian diulang pembaikan dia, sehinggalah pada zaman Osmaniyah dan juga pada zaman kerajaan Arab Saudi. Dan perpustakaan yang kita lalu tadi tu, dikatakan perpustakaan tu memang lama, antara yang tertua juga. Ya. Kenapa dipanggil Masjid Ibn Abbas? Kerana dikatakan Ibn Abbas meninggal dunia di kota Taif ni. Adalah hearsay yang mengatakan Ibn Abbas memang dikuburkan berdekatan dengan sini. Ibn Abbas ni memang dia pindah ke Taif. Dia ni sahabat Nabi SAW. Kalau siapa yang tak kenal, nama dia Abdullah bin Abbas, anak kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maksudnya dia ni anak kepada bapa saudara Nabi SAW. Dan dia ni sepupu lah dengan Nabi. Waktu Nabi SAW wafat, dia sekitar umur 13 tahun. 13 tahun. Jadi dia ni asalnya duduk di Mekah. Tapi dia berpindah ke Taif kerana dia bimbang, dia terbuat dosa dekat tanah haram, yang mana azab buat dosa kat tanah haram ni pedih lagi daripada buat dosa di tempat lain. Bukan sebab dia nak buat dosa, tapi sebab warak. Maka dia pun berpindah ke Taif dan berada di sinilah. Tapi Ibn Abbas ni, tuan-tuan dan puan, dia ada keistimewaan. Dia ada doa Nabi kat dia, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia kefahaman dalam agama, berikan dia kepandaian dalam mentafsirkan kitab Allah Azza wa Jalla. Jadi lepas dia dapat doa tu, dia pun berusaha bersungguh. Dia tanya sahabat ni. Ada riwayat kata, satu masalah Ibn Abbas akan tanya dengan 40 orang sahabat dengan soalan yang sama. Dia nak dapat ilmu. Walaupun dia ada doa Nabi kat dia, tapi dia usahalah. Kerana kan ilmu ni mesti tuntut. Dia tak hanya pada makan kismis jampi je. Orang Melayu kan suka makan kismis jampi. Dia makan 5 lori, lepas tu dia pergi main PS. Mana nak pandai? Kan, minum air jampi, lepas tu pergi merempit. Anak orang Cina tak minum air jampi, tapi dia buat apa yang Tuhan suruh. Dia pergi mengaji, dia pergi belajar, dia pergi ulang kaji, dapat 20A. Anak orang Melayu buat air jampi, dapatlah 3A. Malu kau orang. Saya bukan anti kepada jampi air ni. Jampi air untuk sakit, untuk sihir, okey lah. Tapi jampi nak bagi terang hati ni, saya tak nampak lagi. Nak terang hati, pergi belajar, baru terang hati. Yang tu saya tak jumpa riwayat. Kemudian
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meninggal dunia di sini, dan Sa'id bin Jubair, anak murid dia Sa'id bin Jubair menceritakan, dia kata pada hari Ibnu Abbas ni mati, Ibnu Abbas ni wafat, waktu kami nak kuburkan dia, ada seekor burung warna putih. Kami tak pernah tengok burung tu, dia kata, masuk dalam kafan Ibnu Abbas dan tak keluar-keluar, dan ditanam sekali. Sebahagian ulama-ulama yang mengkaji riwayat ni sahih. Riwayat ni kuatlah. Mungkin itu adalah isyarat daripada Allah yang menunjukkan ilmu Ibnu Abbas ni telah pun terkubur bersama dengan Ibnu Abbas. Tokoh yang hebat, tokoh yang besar, tokoh yang bijak. Kata anak-anak murid Ibnu Abbas ni, dia kata Ibnu Abbas ni ada keistimewaan, bila dia bercakap orang akan ikut. Dia punya karisma, dia punya cara cakap dia tu dapat meyakinkan orang. Radhiyallahu anhuma, moga Allah meridai Ibn Abbas dan Al-Abbas. Wallahu alam. Syekh Wan Zukri, sambung sikit. Okey tuan-tuan. Ya tu. Ya. Apakah bergerak selepas tahun-tahun bagi orang Taif masuk ke Mekah? Macam mana tu saya tak faham? Apakah bergerak selepas setahun, tahun ke-9 bagi orang Kenapa tiba-tiba kan tahun ke-9 tu tiba-tiba Saqif ni dia terima pula, sedangkan pada tahun ke-8 tu dia tak mau? Kerana kita tahu bila Nabi SAW menguasai kota Mekah, ramai wufud, kita panggil apa, rombongan-rombongan daripada seluruh tanah Arab ni, dia orang duk datang jumpa Nabi SAW. Puak-puak Abdul Qais, puak-puak yang lain-lain semua pakat datang untuk menerima Islam. Jadi mungkin pada masa tu dia merasakan, kita ni nak lawan Nabi SAW ni, nak lawan Muhammad ni, nampak tak boleh, nampaknya makin ramai orang ikut. Maka dia follow the flow lah. Dia follow the flow. Dia tengok orang ramai duk follow, tak ada apa pun. Nabi Muhammad ni nampak ajak kita buat benda elok nampaknya. Sebab Nabi Muhammad SAW dia tak ubah semua benda yang ada dekat Mekah tu. Waktu orang Mekah buat haji jahiliah, Nabi pun buat haji juga, tapi Nabi buanglah berhala-berhala tu. Nabi cuma bersihkan. Nabi cuma bersihkan. Sehingga kan, bukan kata Saqif saja, orang yang hebat daripada kalangan Bani Makhzum. Bani Makhzum ni antara, saya sebutkan sebelum ni, Bani Makhzum ni pemegang panji perang orang Quraisy. Hebat. Dia orang ni, dia ada kesombongan dia, sehingga Abu Jahal tak masuk Islam sebab tu lah. Sebab dia kata kalau bila Akhnas bin Syarik tanya dia, Muhammad ni bohong ke? Dia kata, wahai hak, malang kau yang bertanya ni, Muhammad ni cakap betul. Abu Jahal sebut Muhammad ni cakap betul. Walakin idza dhahaba Banu Qusay bil liwa wa siqayah fama yakunu li sa'iri Quraisy. Kalau Muhammad ni dia daripada Bani Qusay, kalau Muhammad dapat bil liwa, dia dapat pegang kepimpinan, wa siqayah, bagi minum orang yang buat haji pun dapat kat puak dia, wan nubuwah, kenabian pun dapat kat dia. Jadi Quraisy lain dapat apa? So dia tak ikut Nabi tu sebab kepentingan dia, sombong dia tu. Tapi ada satu orang daripada kalangan Bani Makhzum, nama dia Khalid bin Al-Walid. Bila Nabi SAW buat umrah pada tahun ke-7, Umratul Qadha, selepas berlaku perjanjian Hudaibiyah Nabi dengan Quraisy kata, tak, sekarang ni tahun ke-6 ni tak boleh buat umrah, balik dulu, tahun depan baru buat. So Nabi buatlah umrah pada tahun yang ke-7 Hijrah tu. Nabi buat. Waktu tu Nabi bagi satu surat kepada Al-Walid bin Al-Walid, saudara kandung Khalid. Nabi bagi surat, Nabi puji Khalid. Nabi kata Khalid ni bagus, Khalid ni akal baik. Khalid pada masa tu tak Islam lagi, tahun ke-7 tu. Jadi bila Nabi masuk je ke Mekah, Khalid dia tak suka tengok orang Islam. Dia tak suka tengok, dia keluar daripada Mekah pada masa tu. Dia tak mau tengok, dia kata, aku tak tengok pun. Masa Nabi dan para sahabat masuk ke Mekah, orang-orang Quraisy semua pakat tengok. Pasal apa orang Quraisy tengok orang Islam pada masa tu? Sebab saya lupa nak cerita. Kebetulan bila tuan tanya ni, saya terdetik nak cerita satu benda. Madinah adalah satu bumi yang wabiah, satu bumi yang penuh dengan wabak sebelum kehadiran Nabi SAW. Banyak penyakit. Sebab tu orang tak nak pergi Madinah ni. Orang pergi pun sekadar untuk bermalam sekejap, buang air sekejap, tapi dia bukan destinasi utama.
Orang tak nak pergi. Orang pandang rendah orang Madinah ni. Yang ada kat situ puak-puak Khazraj dengan Aus dan orang Yahudi. Orang Yahudi sebab ditunggu Nabi akhir zaman lah. Sebab dalam kitab dia sebut Nabi akhir zaman akan muncul di kawasan-kawasan yang macam ni. Dia orang pun cari. Ni sama. Tapi bila Nabi akhir zaman tu muncul, sebab orang Arab dia tak diterima, dia ingat Yahudi, maka dia pun lawan Nabi SAW. So bila orang muhajirin pergi ke Madinah, dia orang pindah ke Madinah, sebahagian daripada orang Mekah ni dia tak tahan dengan udara Madinah tu, dia demam. Ada yang demam sebab rindu, ada yang demam sebab memang tak tahan dengan cuaca. Kita pun sama, kadang-kadang bila sampai Mekah, sampai Madinah demam. Orang yang mulut jahat kata, mulut capoi kata, tu banyak dosa lah tu. Tak semestinya. Kerana sahabat Nabi SAW sampai ke Madinah pun dia orang sakit sebab cuaca tu. Sebab tu saya pesan kalau tuan-tuan duduk dekat luar negara ni, Ibn Qayyim pesan, dia kata kalau kita duduk kat luar negara, kita cuba makan buah dia. Kerana buah dia tu ada nutrien yang mungkin kita bertahan sedikit lah. Kita mungkin dapat imun sikit daripada buah-buahan yang ada di tempat tu. Okey, tak apa. Jadi bila pindah ke Madinah, orang-orang Quraisy ni dia orang duk anggap habislah, dia orang ni dah pindah ke Madinah, duduk Madinah mesti lembek, kena wabak. Tu dia pakat tengok ramai-ramai buat umrah tu. Sebab tu orang lelaki bila ihram dia ittiba, buka lengan kanan. Pasal apa buka lengan kanan? Nak tunjuk muscle. Asal Nabi suruh buka nak tunjuk muscle ni. Dan 3 round pertama tu berlari anak betul? Nak tunjuk fit. Sehingga orang Quraisy tengok, ui, kuat dia ni. Nak membatalkan sangkaan orang-orang Quraisy yang Nabi Muhammad SAW ni dah, dan para sahabat ni dah jadi lemah, dah jadi lembek sebab duduk kat Madinah. Mereka kuat, mereka tegap lagi. Dan bila Nabi masuk, Nabi tanya Khalid, Nabi bagi surat pada Khalid, Nabi puji Khalid, Nabi kata Khalid orang bijak. So Khalid akhirnya baca surat tu, dia rasa macam dihargai. Ni penting lah ni kan. Kadang-kadang kita bila dakwah ni kita kena puji-puji sikit. Strategi. Dan bila dia baca tu, Khalid pun tengok, tengok no, kan, Muhammad ni ramai orang pakai ikut dia, makin lama makin ramai. Jadi dia pun akhirnya buat keputusan terima Islam. Bukan sebab berhujah teruk-teruk sangat pun, tak. Pertama sebab dia dapat surat daripada Nabi, dia rasa dihargai. Yang kedua sebab dia tengok makin ramai pula orang masuk. Sebab manusia macam tu, dia follow the flow kan. Mula-mula semua tak nak ikut, tapi lama-lama bila dah jadi trend, semua bakal ikut kan. Semua bakal ikut. Itu sifat manusia. Cuma kelebihan hanya Allah Ta'ala bagi, kelebihan yang besar hanya Allah Ta'ala bagi pada orang yang awal terima. Hari ni kita datang ke Taif, tak ada tempat apa-apa yang istimewa. Tak ada tanah haram, tak ada Masjid Nabawi, tak ada apa. Cuba bayangkan kalau orang Taif, waktu Nabi sampai, dia terima Nabi. Masjid Nabawi kat sini kan? Tanah haramnya kat sini lah. Tapi sebab orang Taif tak mau terima, tanah haramnya di Madinah. Kubur Nabi pun dekat Madinah, Masjid Nabawi pun dekat Madinah. Orang pun berpusu-pusu ke Madinah, dan Madinah dapat kelebihan tu. Dan Nabi SAW pun doa kepada Allah supaya Allah bersihkan tanah Madinah, bebaskan Madinah tu daripada wabak. Allahumma habib ilaina al-Madinah ka hubbina li Makkah wa akthar, wanqul hummaha ila al-Juhfah wa barik laha fi sa'iha wa muddiha. Ya Allah, tolong jadikan kami sayang kat Madinah ni macam mana kami sayang kat Mekah ataupun lebih lagi. Wa barik laha fi sa'iha wa muddiha. Ya Allah, berkatilah cupak-cupak dan gantang-gantang yang berada di Madinah ni. Ya Allah, pindahkan penyakit yang berada di Madinah ni pergi ke Juhfah. Jadi malam Nabi tidur, Nabi bermimpi ada seorang perempuan pakai pakaian hitam keluar daripada Madinah pergi ke Juhfah. Nabi kata, doa aku telah pun dimakbulkan. Tanah Madinah telah menjadi sihat, tanah Madinah telah menjadi elok. Jadi siapa yang duduk kat Madinah taklah menjadi lembek dan sakit. Wallahu a'lam. Boleh no? Okey? Terima kasih banyak. Sudah selesailah kita punya sesi pengisian rohani. Sekarang kita pergi kepada sesi pengisian mata untuk bershopping masing-masing. Jadi Ustaz Syafiq lah.